Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pendengar dan juga penonton webinar Bahasa Melayu Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar yang cikgu muliakan. Okey. Jadi pada pagi ini kita berpeluang untuk mengikuti kelas secara dalam talian kelas Bahasa Melayu tingkatan 5 4 Mac 2021 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 pagi dengan penyampainya iaitu Cikgu Mahir bin Abdul Jalil. Baiklah pelajar, apa khabar kamu semua? Cikgu harapkan kamu semua sihat di sisi keluarga sambil menjalani aktiviti seharian. Okay. Jadi pada pagi ini kita berpeluang untuk membincangkan ataupun kita berbicara berkenaan dengan salah satu kemahiran yang penting dalam mana-mana bahasa termasuk bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Okay. Jadi kedua-dua kemahiran ini khususnya dalam komunikasi lisan sangat penting. Okay. Iaitu kemahiran mendengar. Okay. Kita dianugerahkan oleh Tuhan sepasang telinga, okay, sebelah kiri dan kanan. Fungsi utamanya ialah untuk mendengar. Jadi setiap hari kita mendengar pelbagai bunyi, pelbagai maklumat, pelbagai informasi, pelbagai berita, pelbagai cerita. Okey, semuanya kita berupaya untuk mengetahuinya dengan adanya panca indera yang kita kenali sebagai telinga. Okey, jadi anggota badan kita yang penting itu iaitu telinga memang dicipta khusus oleh Tuhan untuk mendengar dan juga menapis apa yang kita dengar supaya kita dapat bezakan perkara yang baik ataupun perkara yang sebaliknya. Begitu juga kemahiran bertutur. Okay. Secara normalnya manusia boleh bertutur kerana adanya anggota badan yang kita kenali sebagai lidah. Okay. Jadi lidah ini seperti mana penyanyi popular tahun 90-an iaitu Zana Zaid. Okay. Lidah ini dianggap tidak bertulang. Okay, memang betul lah, lidah kita tidak ada tulang dan kita boleh mengutarakan pelbagai ayat, pelbagai perkataan menggunakan perantaraan antara lidah. Jadi lidah juga kita gunakan untuk komunikasi harian, untuk kita menyampaikan maklumat daripada diri kita kepada orang lain dan juga seterusnya. Jadi kedua-dua kemahiran ini, mendengar dan bertutur ini, kebiasaannya kita akan gunakan seiring. Okay? Kita selepas kita mendengar, sebagai respon kepada maklumat yang kita dengar, kita akan membalas ataupun memberi tindak balas dengan cara menutur menggunakan lidah. Jadi kedua-dua anugerah panca indera yang telah Tuhan berikan kepada kita ini perlulah kita guna secara berhemah, okey, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita tutur mendatangkan manfaat kepada diri kita dan juga kepada individu yang mendengar informasi daripada kita. Okay. Jadi itu secara pengenalannya berkenaan dengan kemahiran mendengar dan bertutur pada hari ini. Okey, kita teruskan. Okey, baiklah. Standard kandungan ataupun dikenali sebagai SK. Jadi pada pagi ini cikgu memilih standard kandungan 1.1 iaitu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran.
Okey, jadi yang pertama ni kita akan lihat, okey, kemahiran ini kita akan cuba kupas, cuba ulas berkenaan dengan apa yang kita dengar, kita kenal dan kita sebut perkataan, rangkaian kata, istilah dan ungkapan. Dan yang penting di sini menggunakan intonasi ayat dalam pelbagai situasi. Jadi kebiasaannya dalam komunikasi lisan kita ada dua situasi yang umumnya kita dapat fahami, iaitu komunikasi secara formal dalam situasi formal dan komunikasi secara tidak formal. Okey, jadi kedua-dua situasi ini memerlukan kebijaksanaan kita untuk mengenal dan menyebut perkataan ataupun rangkaian kata ataupun istilah yang sesuai dengan situasi sama ada formal ataupun tidak formal, dan intonasi ataupun nada ayat yang kita ujarkan, okey, pastinya berbeza. Sekiranya kalau kita gunakan dalam situasi formal lain dan situasi tidak formal, pastinya nadanya akan berbeza. Okey, itu berkenaan dengan standard kandungan. Okey, kita lihat standard pembelajaran ataupun ringkasannya dikenali sebagai SP. SP yang akan kita gunakan ialah SP 1.1.1, iaitu mendengar, mengenal, menyebut, mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Okey, jadi dalam standard pembelajaran ni, okey, apabila kita membuat komunikasi lisan, perkara ataupun elemen yang utama ialah kejelasan. Okey, supaya apa juga pertuturan kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan, orang yang mendengarnya mestilah jelas dan menggunakan perkataan yang betul. Sekiranya dua elemen ini berlaku kesamaran, kita bimbang akan berlaku kesalahfahaman antara kita dengan orang lain gara-gara komunikasi lisan kita yang tidak jelas dan menggunakan perkataan yang kita bermaksud lain tetapi orang yang mendengar memahami maksudnya lain. Ini satu perkara yang perlu kita elakkanlah dalam komunikasi lisan, khususnya dalam urusan seharian kita. Okey, jadi itu berkenaan dengan standard pembelajaran. Okey, kita teruskan. Seterusnya ialah kita akan lihat, okey, objektif pelajaran. Okey, objektif pelajaran pada pagi ini cikgu dah tetapkan ada dua. Okey. Okey, dua saja objektif pelajaran yang perlu kamu capai apabila selesai kelas ini, iaitu yang pertama ialah okey, kamu mampu menyebut dan mengenal pasti tiga perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan pelbagai jenis komunikasi lisan. Okey, itu objektif yang pertama. Okey. Manakala objektif yang kedua pula, iaitu kamu diminta menghasilkan satu rakaman audio video dengan menggunakan petikan lentikan emas ataupun ratu jimrama negara yang boleh kamu perolehi pada halaman 244 dan 245 dalam buku teks. Jadi cikgu harap di depan kamu ada buku teks, okey, sama ada buku teks yang kamu perolehi daripada pihak sekolah ataupun kalau buku teks itu tertinggal di mana-mana tempat, kamu boleh dapatkan salinan buku teks menerusi dalam format PDF dalam laman sesawang D5. Okey, jadi di situ kamu boleh dapatkan salinan buku teks. Okey, baiklah, jelas tentang objektif pelajaran. Okey, kita teruskan. Baiklah, paparan yang kamu lihat ini merupakan peralatan ataupun alat-alat sukan yang biasanya digunakan dalam sukan jimrama. Contohnya kita ada bola yang berwarna biru dan juga warna ungu tu. Kemudian di hadapannya tu ada peralatan yang kita kenali sebagai belantan. Okey. Kemudian kita ada tali dan kita ada reben, dan kesemua peralatan tu diletak dalam
lingkungan gelungan. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 peralatan yang kebiasaannya digunakan oleh ahli-ahli gimnas dalam sukan gimnastik. Okey, baiklah, kita lihat. Okey, sekarang cikgu akan perdengarkan rakaman pertama audio yang cikgu perolehi pada halaman 16 dalam buku teks yang bertajuk Lentikan Emas. Okey, untuk kamu yang sekarang ni berada di rumah, okey, rakaman audio tu boleh kamu perolehi dengan cara mengimbas QR code pada halaman 16 yang terletak pada bahagian atas sebelah kanan. Okey, kalau kamu tengok dalam konteks tu, pada bahagian atas muka surat 16 sebelah kanan dia ada sediakan satu QR code untuk kamu imbas, dan hasil imbasan tersebut akan diberikan satu rakaman audio yang bertajuk Lentikan Emas. Jadi kita akan dengarkan rakaman audio yang telah cikgu sediakan menerusi sumber dari muka surat 16 buku teks. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana hadir dalam Jerayawara Gimnastik Birama Persatuan Gimnastik Malaysia. Pada petang ini, saya akan membuat tunjuk cara beberapa disiplin Gimrama. Antara disiplin Gimrama termasuklah bola, gelung, tali, belantan dan ribin. Dalam disiplin bola, gimnas perlu melakukan golekan, lantunan dan lambungan. Bola perlu dilambung daripada pelbagai arah dengan satu tangan disambut dengan tangan yang sama, tangan yang lain atau dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Ketinggian lambungan boleh dipelbagaikan. Semasa menyambut bola, badan dan tangan dihulurkan ke arah bola. Mengikut pergerakan lambungan atau rusuk badan, bola yang tinggi di udara perlu disambut. Bola tersebut perlu disambut dengan kemas tanpa sebarang bunyi. Disiplin bola ini perlu dipatuhi oleh gimnas ketika pertandingan untuk mengelakkan pemotongan markah. Untuk menjadi gimnas yang berjaya, disiplin diri yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting. Dalam hal ini, gimnas perlu ada disiplin dalam menjaga pemakanan dan pengurusan masa. Seandainya anda dapat mempunyai perancangan yang kemas, tidak mustahil untuk anda mencapai kejayaan. Okey, baiklah. Itu tadi para pelajar, rakaman audio yang telah cikgu perolehi dari halaman 16 yang bertajuk Lentikan Emas. Okey, apabila kita dengar dengan teliti, rakaman tersebut pastinya kita dapat mengagak bahawa situasi untuk komunikasi lisan dalam audio tersebut merupakan komunikasi secara formal. Sebab kalau kita perhatikan pada awal rakaman tersebut, penyampai telah memberitahu bahawa dia mewakili persatuan. Okey, apabila seseorang itu mewakili persatuan dan dia diminta untuk menyampaikan maklumat tentang contohnya dalam kes ini berkenaan dengan sukan Gimrama, pastinya situasi yang akan dia lalui oleh penyampai maklumat tersebut merupakan situasi formal. Dan sebab itu kita lihat, okey, pemilihan kata yang digunakan oleh penyampai dalam audio tersebut kebanyakannya perkataan-perkataan yang ringkas dan padat yang menunjukkan bahawa itu merupakan situasi formal. Okey, dia tidak ada maklumat yang disampaikan secara berlebihan ataupun meleret-leret. Biasanya kalau dalam situasi yang tidak formal, itu yang akan berlaku. Okey, jadi kita akan pergi ke rakaman yang kedua, tetapi sebelum itu cikgu nak paparkan teks penuh rakaman tersebut yang kamu boleh dapatkan pada buku teks di halaman 244, iaitu yang ini.
Okay. Jadi ini teks lengkap rakaman audio yang kita dengar tadi telah disediakan dalam buku teks pada halaman 244. Jadi dengan menggunakan teks ini nanti kamu akan melaksanakan tugasan yang kedua, iaitu kamu kena sediakan satu rakaman audio video berkenaan dengan teks ini. Okey, untuk kamu rekodkan dan kamu hantar kepada guru bahasa Melayu kelas masing-masing. Okey. Kita pergi kepada rakaman pada halaman yang ke-17. Okey. Okey. Kita mulakan dengan gambar ini. Okey. Untuk makluman kamu, gambar ini okey merupakan gambar seorang gimnas negara, iaitu Cik Azah binti Amzan. Okey, dia merupakan salah seorang gimnas negara yang cukup handal dan telah memberikan banyak kemenangan kepada negara, khususnya di peringkat antarabangsa. Okey, beliau juga telah menyertai Sukan C di Manila pada tahun 2019 yang lalu, iaitu betul-betul sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini. Okey, jadi sekarang kita akan dengar rakaman audio pada halaman 17. Sama juga kamu boleh imbas kod QR pada muka surat tersebut yang terletak pada sebelah atas bahagian sebelah kanan untuk mendapatkan rakaman audio tersebut. Okey. Sewaktu saya mengatur langkah ke ruang makan yang berhampiran dengan dapur, Puan Hazira baru hendak memasak. Kelihatan ikan yang telah disiang, belahan hati dan sayur kubis di kaunter dapur. Dia meminta Jija menyediakan minuman ringan untuk saya. Sambil minum, saya berbual-bual dengan Jija secara santai. Beberapa maklumat dapat saya ketahui daripadanya. Jija atau nama sebenarnya Izzah ialah puteri belahan hati kepada Encik Amzan bin Abdul Malik dan Puan Hazira binti Hamzah. Anak negeri Pahang ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Seawal umur 5 tahun, dia telah mula mengatur langkah untuk menjadi ahli gimnastik. Pada usia yang masih muda remaja, Izzah telah mewakili negara di peringkat antarabangsa. Dia telah membarisi skuad pelapis Selangor ke Cyprus. Bintang terang gimnas negara ini telah meraih beberapa kejayaan yang membanggakan. Antaranya termasuklah menggondol 2 pingat emas dalam Sukan C Kuala Lumpur 2017, pingat perak dalam Sukan Commonwealth di Gold Coast, Australia 2018 dan 2 pingat emas dalam Sukan C Manila 2019. Setelah agak lama kami berbual-bual, Puan Hazira muncul menghidangkan makan malam. Saya meminta maaf kerana datang pada waktu malam dan menyusahkannya. Encik Amzan turut menyertai kami untuk menikmati juadah pada malam itu. Dari tingkap, saya dapat melihat bintang terang di langit. Okey, baiklah. Begitu tadi rakaman yang kita boleh perolehi pada halaman 17 yang bertajuk Ratu Jimrama Negara. Kita dapat lihat ataupun kita dapat telitikan daripada rakaman audio tersebut, kita boleh mengagak bahawa situasi dalam rakaman tersebut tidaklah situasi formal. Okey, sebab ada beberapa perkataan yang kita boleh kesan, contohnya penggunaan panggilan nama gimnas ini. Okey, dalam rakaman audio tersebut penyampai membahasakan diri gimnas ini sebagai Jija. Okey, itu merupakan panggilan tidak formal. Okey, dan kebetulan pula situasinya di rumah gimnas negara, kalau tak silap cikgu mungkin berada di ruangan ruang dapur ataupun tempat ruang makan. Jadi sebab itu kita dapat lihat pola percakapannya tidaklah begitu formal,
dalam rakaman audio tersebut. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana kita sebagai pengguna bahasa kena bijak untuk menggunakan ataupun mengenal pasti ataupun memilih perkataan-perkataan yang sesuai bagi tujuan komunikasi lisan, sama ada dalam situasi formal ataupun situasi tidak formal. Okey, baiklah. Seperti mana rakaman yang pertama tadi, cikgu juga akan paparkan teks rakaman audio tersebut yang boleh kamu perolehi pada halaman 245 buku teks. Okey, berikut ialah teks rakaman tersebut. Okey, jadi ini merupakan teks yang kita dengar tadi. Okey, contohnya kat sini kita dapat lihat saya berbual-bual dengan Jijah secara santai. Jadi kalau santai ni kita fahamlah situasi dia bukan situasi formal. Kalau situasi formal itu tidak boleh kita lakukan secara santai. Okey, dan kemudian kita lihat di situ seperti mana yang cikgu maklumkan sebentar tadi, kata panggilan kepada gimnas itu dia panggil Jijah. Okey, ini antara ciri-ciri situasi komunikasi yang tidak formal. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, paparan berikut ni kamu boleh rujuk pada buku surat 16 dalam buku teks, iaitu berkenaan dengan pemilihan rangkai kata. Okey, kita lihat aktiviti yang pertama tu, iaitu dengar dan kenal pasti istilah dan ungkapan yang berbeza, makna dan fungsi. Okey, jadi tugasan pertama kamu, sila kenal pasti 3 perbezaan makna dan fungsi perkataan berikut. Perkataan yang cikgu akan senaraikan ini kamu dihendaki mencari makna dalam kamus. Sama ada kamus secara naskah ataupun kamus secara dalam talian. Jadi sebelum cikgu paparkan perkataan-perkataan yang cikgu telah kenal pasti, kita lihat dulu gambar rajah pada muka surat 16 itu. Kita ada 4 gambar rajah tentang gerakan yang biasanya dilakukan oleh para gimnas. Contohnya yang pertama ni iaitu lantunan. Lantunan ni biasanya apabila seseorang gimnas itu melakukan disiplin yang menggunakan bola. Begitu juga dengan yang kedua ni, iaitu aksi lambungan. Biasanya disiplin yang menggunakan gerakan ini juga biasanya menggunakan disiplin yang menggunakan bola. Manakala yang di tengah-tengah ni melakukan pergerakan statik. Kebiasaan pergerakan statik ni dia akan sebelum memulakan acara gimnas dan mengakhiri disiplin yang telah diselesaikan oleh para gimnas. Dan yang seterusnya iaitu lentikkan. Ini pergerakan ini nampak macam mudah, tapi kalau kita nak lakukan secara orang kata secara terus, pastinya memerlukan latihan dan juga kepakaran yang cikgu rasa bukan mudah. Khususnya kita nak pastikan badan kita itu benar-benar orang kata fleksibel dengan gaya tindakan jenis lantikan ini. Sebab itulah kalau kita lihat ramai gimnas biasanya akan mula menceburkan diri dalam bidang gimnastik ini pada usia muda. Contohnya macam tadi saudara Izzah tadi tu, dia mula menceburkan diri dalam sukan gimnastik ni pada usia 5 tahun. Jarang sangat kita dengar para gimnas ini baru memulakan latihan pada usia 20-an ke
30-an ke, dan cikgu rasa memang tak ada lah gimnas yang mula melakukan latihan pada usia umur 40 tahun. Okey, jadi sebab pada usia tersebut sudah tidak sesuai bagi sukan tersebut. Okey, baik. Kita beralih kepada perkataan yang cikgu minta untuk kamu carikan maknanya. Okey, kata yang pertama ialah kata lantunan. Okey. Perkataan ini kamu kena cari maksudnya dalam kamus. Okey. Kata yang kedua iaitu kata lambungan. Okey, dan kata yang terakhir ataupun yang ketiga iaitu kata lentikan. Okey, jadi ketiga-tiga perkataan ini kamu kena cari maknanya okey dalam kamus dan bagi sedikit penjelasan tentang perbezaan antara perkataan ini. Okey, jadi jelas itu tugasan pertama kamu. Okey, tugasan ini kamu kena siapkan pada hari ini dan hantar kepada guru bahasa Melayu masing-masing menerusi aplikasi Google Class. Okey. Okey. Kita lihat yang kedua. Okey. Okey, tugasan yang kedua. Okey, tugasan yang kedua. Okey. Kamu semua diminta membuat satu rakaman audio video dengan menggunakan petikan teks pada halaman 244 atau 245 buku teks, iaitu petikan yang cikgu paparkan tadi, iaitu yang petikan yang pertama bertajuk Lentikan Emas, manakala petikan yang kedua Ratu Gimnas Negara. Jadi berdasarkan teks tersebut, kamu dihendaki membaca dan merakamkan bacaan kamu untuk tujuan rakaman audio video tersebut. Okey, jadi di sini cikgu sediakan satu contoh rakaman audio video berkenaan dengan sukan gimnas. Okey, kita saksikan. Sukan Si Filipina, gimnas negara beraksi cemerlang pagi ini untuk menambah 3 emas buat Malaysia dalam acara gimnastik berirama yang berlangsung di Kompleks Sukan Rizal Memorial, Manila. Turut disumbangkan 3 perak dan 1 gangsa acara tersebut. 3 pingat emas berkenaan disumbangkan oleh Izzah Amzan dan Koh Siyan masing-masing dalam acara aparatus bola dan ribbon. Selepas dinafikan pingat emas di aparatus gelung, atlet gimnastik negara Izzah Amzan tampil dengan gerakan memukau dalam aparatus bola sehingga Stadium Memorial Rizal terdiam untuk merangkul emas dengan memungut mata tertinggi 17.800. Aksi gerakan lambungan bola yang jatuh tepat ke riba dan belakang Izzah memberikan mata tertinggi dari 8 peserta. Perak milik gimnas Thailand manakala gangsa Filipina. Dalam aparatus ribbon, 2 wakil negara Izzah dan Koh Siyan beraksi cemerlang apabila berkongsi kedudukan tempat pertama apabila meraih 15.200 mata. Juri kemudian membuat keputusan memberikan emas kepada keduanya. Tiada pemenang perak sementara gangsa milik gimnas dari Thailand Nat. Gimnas negara kini memburu emas berpasukan yang dijadual berlangsung sebelah petang. Okey, baiklah. Itu contoh rakaman audio video yang disediakan oleh penyampai sukan tersebut dan pastinya penyampai sukan tersebut mengulas acara gimnas ketika berlangsungnya Sukan Si 2019 di Bandaraya Manila, Filipina. Jadi untuk tugasan kamu ni cukup sekadar kamu membaca petikan teks sama ada pada halaman 244 ataupun 245 sahaja. Okey. Jadi maklumat lanjut berkenaan dengan tugasan tersebut boleh diperolehi dalam kelas tutorial bersama guru bahasa Melayu masing-masing iaitu selepas sesi webinar ini selesai. Okey. Okey, baiklah kelas. Sekian saja. Okey, dan jangan lupa kelas tutorial akan berlangsung pada pagi ini selepas sidang webinar ini selesai.
Okey, kita akan ada sedikit ruang untuk memberi peluang kepada kamu berehat, untuk minum air, ataupun mungkin ada yang masih belum lagi sempat bersarapan, jadi kamu boleh pergi bersarapan sebelum sesi tutorial yang dijangka pada pukul 9.30 pagi nanti. Jadi kamu ada masalah yang agak selesa untuk membuat persiapan sebelum memasuki ataupun hadir dalam kelas tutorial tersebut. Baiklah. Cikgu tinggalkan kamu dengan dua paparan mutiara kata ini untuk kita fikirkan bersama-sama. Okey, ini paparan yang pertama. Saudara, ada orang hanya pandai bercakap dan ada orang hanya pandai bekerja. Oleh itu, tidak semua orang yang pandai bercakap pandai juga bekerja. Fikirkanlah. Saudara, tidak perlu menjelaskan siapa diri anda kepada orang yang tidak suka anda. Dan tidak perlu memberi keyakinan kepada orang yang tidak mempercayai anda. Yang penting, jelas dan yakinlah dengan diri anda sendiri. Fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.